Woi, main dengan biskut pula apa ni? Sini kau. Dah, jangan nangis. Pergi toilet, jalan. Ada-ada je. Alamak, apa tu? Episod ke-7, Pembunuhan Danish Iman. Diari Mahkamah. Pada 15 Disember 2010, Danish Iman Abdullah, 3 tahun, ditemui tertiarap di lantai tempat mandi selepas disuruh teman lelaki ibunya, Muhammad Rafiq Jaffar, untuk ke tandas membersihkan wajahnya. Apa yang sebenarnya berlaku pada hari itu? Saya, editor podcast Syahidah Sarhid, dan dalam episod kali ini kita ikuti kes pembunuhan Danish Iman. Kisah tragik tersebut sebenarnya bermula 2 bulan sebelum itu apabila Danish dan ibunya, Cik Nurul Jannah Jasman, berpindah ke sebuah apartmen sewa di Geylang Road bersama teman lelaki ibunya, Muhammad Rafiq, pada Oktober 2010. Cik Nurul Jannah yang pada masa itu berusia 22 tahun difahami telah melarikan diri dari rumah keluarganya. Namun semasa hidup di apartmen tersebut, Danish sering didera Muhammad Rafiq yang pada masa itu berusia 23 tahun. Muhammad Rafiq juga merupakan sepupu Cik Nurul Jannah. Oi! Apa main lighter tu? Sini kau. Kehidupan Danish di rumah itu tidak tenteram dengan Muhammad Rafiq yang sering mencari alasan untuk menderanya. Dalam satu kejadian, Muhammad Rafiq sedang bermain kereta kawalan jauh dengan anak kecil itu di apartmen tersebut sekitar awal Disember 2010 apabila Danish ternampak pemetik api di lantai. Setelah beberapa kali cuba menyalakannya, Muhammad Rafiq dikatakan meletakkan pemetik api yang panas itu pada dada dan kaki Danish. Muhammad Rafiq juga dikatakan merotan Danish dengan penyangkut baju plastik beberapa kali setelah mendapati ada najis di punggungnya yang tidak memakai lampin ketika duduk di lantai. Namun peristiwa paling hitam berlaku pada petang 15 Disember 2010. Ketika itu, ibu Danish, Cik Nurul Jannah, tiada di apartmen tersebut. Sedang dia bermain permainan konsol video pada petang itu, Muhammad Rafiq terlihat Danish bermain dengan biskut di lantai. Dia memarahi anak kecil itu dan menampar mukanya beberapa kali sehingga kepala Danish terhentak ke dinding dan bibirnya berdarah. Muhammad Rafiq mengangkatnya dan menyuruh Danish ke tandas membersihkan dirinya sebelum menyambung semula permainan videonya itu. Selang beberapa minit selepas itu, dia terdengar bunyi benda terjatuh di tandas. Apabila Muhammad Rafiq tiba di tandas, dia menemui Danish tertiarap di lantai tempat mandi itu. Hello. Danish tak bangun lah. Kenapa ni? Dia tak bangun lah. Cepat, baliklah. Muhammad Rafiq menghubungi Cik Nurul Jannah supaya segera pulang sebelum membawa Danish ke Hospital Wanita dan Kanak-Kanak KKH. Seorang kenalan keluarga yang menziarahi kanak-kanak itu di hospital pernah dilaporkan berkata seluruh badan Danish lebam biru birat, kaki kirinya patah 8 dan doktor menyatakan Danish mengalami kecederaan otak. Hayat Danish Iman tidak begitu lama. Anak kecil itu meninggal dunia di KKH pada pagi 20 Disember 2010, 5 hari selepas kejadian tragik itu berlaku. Editor Bersekutu Berita Harian Encik Khairul Fahmi Husaini yang telah membuat laporan mengenai kisah Allahyarham Danish mengimbas kembali pengalamannya. Kalau saya dapat ingat, kejadian ini berlaku pada Disember 2010. Masa tu saya di meja berita. Saya menyelia meja berita lah. Dan dalam kira-kira pukul antara jam 12 hingga jam 2 petang, saya menerima panggilan telefon
dari bapa saya. Beliau menyatakan sama ada saya tahu atau tidak tentang satu kes penderaan melibatkan seorang kanak-kanak. Sama ada dia bertanya sama ada polis ada menyiarkan sebarang kenyataan. Jadi pada masa tu, waktu tu memang meja berita tengah sibuk lah kan dengan tugas-tugas harian. Jadi saya kata belum ada. Jadi dia kata besar kemungkinan kes ni adalah satu kes yang sangat serius. Jadi saya teringatkan kes Nonoi yang berlaku 2 tahun sebelumnya, tahun 2008. Jadi dari situ saya bertanya sama ada beliau ada sembarang kontak yang boleh saya hubungi, dan dia kata ada seorang kenalannya merupakan seorang rakan atau ahli keluarga mangsa. Jadi saya kata okey. Dia kata tapi kalau nak jumpa, dia kata terus ke hospital. Jadi pada masa tu kerana saya di meja berita, saya tak boleh ke mana-mana kan. Jadi saya tengok pada roster, saya lihat rakan kerja saya Dini Lydia pada masa tu sedang buat satu laporan yang tidak begitu kritikal. Jadi saya panggil Lini, saya cakap, Lini, ada satu story, can you chase? Dia kata okey. Story apa? Saya cakap story tentang penderaan kanak-kanak. Katanya teruk. Pergi hospital, saya berikan nama dan nombor telefon orang ni, dan you proceed from there. Sampai kerja you dapatkan info, kerja you get the picture, kerja you dapatkan kontak keluarga mangsa. Polis, you leave it to me. Saya cakap tentang polis, you serahkan pada saya. Q is I will wait for your call. Saya cakap dengan dia. Dia kata okey. Jadi Lini pergi. Dalam masa 1 jam begitu, Lini call. Lini kata case positif, confirm. Jadi saya kata okey, jadi apa ceritanya? Jadi dia mengatakan budak ni didera sangat teruk sampai patah 8 sebahagian anggota badan dia, patah 8. Saya kata, dia betul? Kata betul. Saya bincang dengan penyelia saya masa tu, Encik Puan Ibrahim, dengan Encik Saad sebagai editor berita, timbalan editor berita dengan editor berita. Kemudian kami bincang dan memutuskan wajar untuk kami tempatkan berita itu di muka satu. Benar-benar berita itu menarik perhatian masyarakat lah. Ia sangat menggemparkan, ia sangat menyedihkan, dan ia benar-benar kata orang tu meningkatkan kemarahan orang ramai terhadap penganiayaan kanak-kanak. Apatah lagi si pelakunya adalah teman lelaki, bukan bapa pun, dan budak itu merana selama beberapa hari sebelum dia meninggal dunia. Jadi kes ni memang kata orang tu sangat menyedihkan lah, terlalu traumatik lah. Encik Khairul Fahmi turut memberi gambaran terhadap keadaan keluarga tersebut. Antara perkara yang saya ingat dinyatakan oleh pemilik rumah tu, mengatakan bahawa pasangan ini dia tidak ada duit nak bayar setiap bulan. Sewa rumah tu dia tak ada duit nak bayar setiap bulan. Dia boleh bayar hari-hari. Dan pada masa tu pun mereka tak mampu nak bayar hari-hari, selalunya tertangguh. Jadi dari situ kita boleh melihat bahawa pasangan ni pasangan yang tidak punya wang yang cukup. Dan pada masa tu saya dan Lini mula beranggapan mereka ini sememangnya bermasalah, dan mereka ini sebenarnya tidak mampu menjaga anak kecil, kerana mereka sendiri muda. Budak yang suspek tu pada masa tu suspek baru usia 23 tahun, terlalu muda. Ketua Pemulihan Rumah Kebajikan Muhammadiyah, Cik Jamila Mustafa, memberi pencerahan mengenai dorongan bagi seseorang melakukan penderaan dan apa yang membuatkannya tidak mampu berhenti. Parents may be feeling more easily triggered by certain behavior their children are showing.
If the child is not listening to them, misbehaving or crying, parents might not know how to deal with this as they is too much on their mind already. So hitting the child will quickly stop those behavior. So once they realize that child stop the behavior quickly whenever they hit the child, they found the punishment to the child may continue as they are crying. So they will keep on hitting the child until they stop. And they find that, hey, this is a better way of managing the child. So I also want to say that once they realize the child stopped the behavior quickly, they found that the punishment to be helpful way of disciplining and continue to do it. But in other cases, the child may continue crying, misbehaving, and so the parents will use harsher form of punishment, get more aggressive and violence towards the children. They may not have realized the extent of physical injury, force they have inflicted on the child. So another factor that can increase the chances of physical abuse could be parents having substance abuse. Substance addiction. They may be under the influence of alcohol, drug, and this could make them more emotionally reactive and act out. When they are angry and annoyed, especially when they are angry and annoyed, they may not be thinking as logical as they usually do and act out even more harshly towards the child. Hello. Danish tak bangun lah. Kenapa ni? Dia tak bangun lah. Cepat, baliklah. Semasa wartawan mengunjungi rumah yang didiami Nurul Jannah dan Muhammad Rafiq bersama Danish selepas itu, keadaannya kelihatan bukan seperti rumah yang didiami kanak-kanak. Baju dan perkakas memancing dilaporkan berselerakkan. Tiada mainan atau katil bayi yang kelihatan. Sekadar botol susu yang tersembunyi di dalam cadar menjadi bukti adanya kehadiran seorang kanak-kanak di rumah itu. Begitu keadaan studio apartmen seluas 200 meter persegi yang terletak di Geylang Road di mana Danish meluangkan 3 bulan terakhir hayatnya. Sebelum Danish meninggal dunia, Muhammad Rafiq telah diberkas dan dihadapkan ke mahkamah pada 17 Disember 2010 dengan tuduhan menyebabkan kecederaan parah. Tuduhan itu kemudian dipindah kepada tuduhan membunuh yang membawa hukuman mati setelah Danish meninggal dunia. Sijil kematian Danish yang diperolehi Berita Harian pada hari pengebumiannya pada 21 Disember 2010 menunjukkan mangsa mengalami kecederaan traumatik di kepala. Selain tuduhan membunuh, Rafiq menghadapi 7 tuduhan mendera Danish. Pihak pendakwa dalam membentangkan perincian setiap penganiayaan yang dilakukan mendakwa Muhammad Rafiq telah menampar muka Danish di Kim Tian Hotel dekat Lorong 22 Geylang semasa budak itu berada dalam jagaannya pada pertengahan September 2010. Muhammad Rafiq juga telah mendera mangsa sebanyak 6 kali lagi di sebuah rumah kedai di Geylang Road. Antara penderaan yang telah dilakukan ke atas kanak-kanak kecil itu termasuk menggigit tangan dan kakinya, mencucuh api pada badan, merotan dan menamparnya. Penilaian psikiatrik ke atas Muhammad Rafiq mendapati dia berfikiran waras dan berdaya membuat akuan. Ketua Pemulihan Rumah Kebajikan Muhammadiyah Cik Jamila Mustafa memberi pencerahan apa yang mungkin berlega dalam fikiran si pendera. It is hard to understand exactly what is going through the mind of an abuser, and it can vary across different people. However, these are some of the general and possible thoughts that I can share. As an adult, we expect the children to listen and follow our instruction, whether it is an age appropriate or not. For example, between the age of 2 to 4 years old, children like to explore. What they do usually, they move around, jump, run, climb, hide. Generally, they are quite playful because they also enjoy exploring. It's part of their growing lah. But sometimes when the parents tell them to stop, they will not understand why they are asked to stop and do not want to listen. If they continue not to listen, the parents will get frustrated.
They may view their child as a problem which is difficult to handle. When their child misbehaves or does not listen to them, they may see the child as naughty and disobedient. Since they are not listening, they need to be punished. The parent will then use physical abuse, hit them to punish this behavior. Sometimes the discipline needs to be harsher so that the child will finally listen to the parent. The parents may believe that discipline is effective when the child finally stops after hitting them. They may then next time use combination of caning, biting and burning so the child will feel the pain and will listen to them. So regardless of what the relationship is to the child, the abuse can be caused by uncle, auntie, brother, grandparent, step-parents, outsider who believe punishment is a good method of discipline. Cik Jamila juga menjelaskan, as mentioned before, punishment tends to get more severe over time when parents feel the child is not behaving according to their expectation. They may use greater force to send a message to the child that the parent is in control and has power over them. This will then make the child feel helpless and unsafe all the time. At times, parents get caught up with being angry. They forget how much stronger they are in the child and not aware of this. As a result, they may use a lot more force and strength than the child can handle. Woi, main dengan biskut pula apa ni? Sini kau. Dah, jangan nangis. Pergi toilet, jalan. Ada-ada je. Alamak, apa tu? pada 15 Disember 2010, Danish Iman Abdullah, 3 tahun, ditemui tertiarap di lantai tempat mandi selepas disuruh teman lelaki ibunya Muhammad Rafiq Jaffar untuk ke tandas bagi membersihkan wajahnya. Apa yang sebenarnya berlaku pada hari itu? Meskipun menghadapi tuduhan membunuh, Muhammad Rafiq terlepas daripada tali gantung setelah ia dipindah sekali lagi kepada tuduhan bertindak mengakibatkan kematian. Akhirnya, dia dihukum penjara 10 tahun dan sebat 10 kali pada 14 Mei. Hukuman itu termasuk 8 tahun penjara dan 5 sebatan bagi tuduhan melakukan tindakan mengakibatkan kematian Allahyarham. Hukuman baki 2 tahun dan 5 sebatan yang dijalankan berasingan adalah atas tuduhan merusuh pada 26 Julai 2010. Rakan kongsi firma guaman IRB Law Cik Mumtaz Zainuddin berkata, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang yang membunuh boleh terlepas dari hukuman tali gantung. Sebenarnya kes ni pendakwa reduce their charge from murder to culpable homicide. Maknanya culpable homicide not amounting to murder, kita panggil, maknanya kurang, dia punya intention tu kurang, motif dia kurang. Pendakwa sebenarnya minta 14 tahun. Lepas tu bila judge timbangkan kes ni, judge yang kasih 10 tahun, 10 caning, tak salah saya. Saya rasa kes ni lain sikit pada kes-kes yang pembunuh kita selalu dengar. Kerana at least pada saya baca pada dia punya statement, pada dia punya confession dan facts tu, Muhammad Rafiq ni dia tak ada intention untuk bunuh budak ni. Dia sepak budak ni kuat. Bila dia sepak budak ni punya kepala terketuk tembok. Itu yang cause the concussion, the fracture. Lepas tu budak tu meninggal kerana. Tapi ini bukan kes yang dia ambil, dia rejam kepala ke tembok. Ni bukan kes yang dia ambil pisau potong ke. Dia punya intention tu nak cause murder, kita cakap mungkin kurang sikit. Dia cause hurt mungkin dia tahu hurt tu mungkin jadi serius, mungkin boleh jadi mati. Tapi dia punya intention kurang pada orang-orang yang memang betul nak bunuh orang. Memang ada plan, memang ada motif, memang ada pakai barang-barang mungkin lain bertangan untuk pukul orang kerana mahu cause mati lah. So kes-kes macam gini selalunya memang punishment dia kurang sikit, kerana court ambil timbangkan yang intention kita, motif kita kurang dari orang yang mungkin memang betul nak bunuh satu orang tu. Selain itu, Ketua Pemulihan Rumah Kebajikan Muhammadiyah Cik Jamila Mustafa memberikan nasihat berikut kepada masyarakat. Child abuse is not a private matter. It is a public concern.
Okay, so I want to start off with family first. When we talk about the abuser and there is a household or family member, sometimes they are bystander. They watch the abuse, but they are not doing anything about it. This is called passive lah. But if you want to be a bystander but be assertive, they can actually stop and provide the support among the family member and say, let's see what we can do. The child may be misbehaving or not listening. Could be other factors. A lot of time we need to ask this question, the function of the behavior. What caused the child to behave in that manner? So maybe family may not, like what I mentioned earlier, lack of parenting skill, maybe may benefit from seeking professional help. To talk about parenting difficulties and challenges. So this is within family system. Alright. So when we talk about community, we're talking about neighbor. Who probably knows that the mom has a lot of young children struggling. They can go forward and ask them whether they got some kind of support from services and give them contact number of services that like Family Service Center. Financial help can go to the Family Service Center usually refer them for financial help. So with the community also must understand that if they hear that neighbor where the child is crying, they can hear beating sound and all that, they need to inform the authority. They cannot be quiet because they should be the voice of the child. The voice of the child is to advocate and protect the child. Menurut editor Bersekutu Berita Harian Encik Khairul Fahmi Husaini, pendedahan kes sebegini menimbulkan perbincangan dalam kalangan penggubal dasar untuk meluaskan lagi bantuan ke atas mereka yang memerlukan. Kes ini mendapat sorotan yang meluas bukan hanya daripada masyarakat tapi daripada juga para penggubal dasar, para ahli parlimen, ahli politik. Mereka membincangkan tentang hal-hal ini. Pada masa sama, saya sendiri merasakan kekhawatiran dan keprihatinan kerana dari kes Nonoi hingga ke kes Danish Iman ini, ia mendedahkan kita kepada satu keadaan yang jarang diperkatakan atau jarang dibincangkan dalam masyarakat kita, iaitu meningkatnya golongan bawahan, kelas bawahan dalam kelompok masyarakat Melayu kita sendiri. Jadi kelompok kelas bawahan ini yang sememangnya memprihatinkan kita kerana mereka berada dalam lingkaran musibah yang berpanjangan. Mereka tidak nampak jalan keluar dari masalah mereka dan memukul bantai anak-anak kecil adalah bagi mereka satu jalan keluar. Tapi sebenarnya ia adalah satu gambaran buruk yang sangat buruk yang dihadapi masyarakat kita pada masa itu. Ini yang menjadi keprihatinan sehingga ke hari ini. Kalau kita melihat pada kes-kes di mahkamah sehingga ke hari ini, pelbagai pendekatan yang lebih ampuh, yang strategi yang lebih ampuh perlu kita gerakkan. Kerana kalau kita melihat pada kes mahkamah melibatkan isu rogol, isu cabul kehormatan, isu penderaan dan penganiayaan terhadap anak tiri, anak angkat, ahli keluarga sendiri masih lagi berlaku, masih lagi dilaporkan. Jadi inilah saya kata, ia kebanyakannya menyingkapi masalah kelas bawahan dalam masyarakat Melayu kita sendiri. Ini yang perlu kita berikan perhatian yang sangat serius. Kerana keadaan mereka yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, mempunyai anak yang ramai, sering bercerai-berai, masalah ketinggalan dadah dan sebagainya. Ini semua adalah satu lingkaran, kalau kita perhatikan, membawa kepada musibah-musibah yang sangat mendahsyatkan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Dan
Saya harap dengan perkongsian sebegini, masyarakat kita akan lebih peka tentang perlunya mereka menjaga kesejahteraan dan keselamatan keluarga agar anak-anak tidak menjadi mangsa pada kes-kes sebegini lagi. Tapi ini satu perkara tanggungjawab yang sangat besar yang harus kita pikul bersamalah. Sekian dulu dari saya, editor podcast Berita Harian, Syahidah Sarhid. Diari Mahkamah.